Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Saudara, saudari, para penonton yang dihormati sekalian, dalam siaran langsung pada malam ini saya akan membincang tentang perlembagaan yang dianggap oleh setengah orang bahawa kita wajib mempunyai perlembagaan Al-Quran. Ada satu lagi yang saya nak bincang di sini, iaitu kita hanya perlu berhukum dalam negara kita. Kita perlu berhukum dengan hukum Allah sahaja. Dan ini menjadi isu bukan saja di sebuah negara, tapi di banyak negara Islam berhadapan dengan isu ini. Dan sebenarnya anggapan bahawa kita perlu atau wajib mempunyai perlembagaan atau wajibkan menjadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan adalah kata betul. Tapi maksudnya macam mana? Kalau maksudnya mau menjadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan, sebagai dustur, betul-betul maksud begitu, mungkin tidak tepat. Tapi kalau maksud majazi, maksud kiasan, bukan artinya menjadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan, tetapi isi Al-Quran itu dijadikan isi perlembagaan adalah betul, tidak salah. Tapi kata ini, perkataan mana ungkapan mengatakan Al-Quran itu wajib ataupun kata dalam slogan setengah-setengah pergerakan, setengah parti politik dijadikan slogan Al-Quran dusturuna, Al-Quran dusturuna, Al-Quran itu adalah perlembagaan kami. Wallahu ghayatuna, dan Allah itu adalah matlamat kami. Itu parti politik, pergerakan politik banyak mengangkat ungkapan kata begitu. Al-Quran dusturuna, Al-Quran itu adalah perlembagaan kami. Dan Allah itu adalah matlamat kami. Cukup bagus maksudnya, tapi ungkapan itu cukup bagus. Memang dapat menarik orang Islam dari segi kata-kata gitu. Tapi kalau kita menggunanya dengan cara yang tidak tepat, khususnya kalau menganggapkan dalam konteks politik, parti politik, kalau menganggapkan bahawa parti kita sahaja yang mempunyai perlembagaan Al-Quran dan perjuangan kita adalah matlamat, yang mana matlamat adalah Allah, itu jadi masalah. Akan jadi seperti kata Ali bin Abi Thalib, kata itu yang berbunyi kalimatu haq yuradu bihal batil, mana kata-kata atau kalimat tepat, benar, hak, tapi dikehendaki adalah perkara di sebaliknya, perkara batil. Ini yang jadi masalah. Jadi walaupun betul ungkapan itu, tetapi dilihat betul, perkataan ini betul, tetapi dikehendakinya perkara lain. Khususnya kalau diguna dalam konteks politik untuk persaingan politik, akan jadi masalah. Mengatakan perjuangan kami dalam parti kami, perjuangan kami dalam pergerakan kami adalah menganggap bahawa Al-Quran itu adalah perlembagaan kami dan Allah itu adalah matlamat kami, ataupun perjuangan sabilillah gitu. Dia akan jadi masalah sebab kita guna dalam konteks politik. Kalau kita guna dalam masyarakat biasa, mungkin tidak jadi masalah. Dengan itu, di sini saya nak tafsir. Kalaulah Anda mau guna perkara itu untuk dalam
perjuangan politik, saya akan tafsir begini. Untuk nak menjadi Al-Quran itu sebagai perlembagaan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana Al-Quran adalah qatiyatus subut wad dalalah, iaitu mu'tamad, pasti, tidak boleh disanggah, tidak boleh ditolak, tidak boleh di apa-apa pun, kerana ia adalah wahyu daripada Tuhan. Jadi mu'tamad, pasti, tidak boleh menyanggah Al-Quran. Tapi perlembagaan adalah ciptaan manusia. Perlembagaan, tak ada perlembagaan dunia ini yang datang daripada Allah. Jadi perlembagaan yang kita guna di mana-mana negara. Negara Islam, Iran, Saudi Arabia, di mana-mana saja, di Malaysia, di mana-mana saja. Sehingga pergerakan Islam, negara manapun yang berkuasa, yang memerintah, mereka juga menggunakan perlembagaan yang dicipta, yang digubal oleh mereka sendiri. Macam mana? Ini Quran memang tidak digubal, datang daripada Tuhan. Perlembagaan adalah kita cipta sendiri, kita gubal sendiri, kita buat sendiri. Macam mana kita boleh nak mengatakan bahawa perlembagaan ini adalah sama dengan Al-Quran? Tak. Ini boleh dianggap seperti dengan Ali bin Abi Thalib tadi kata, yakni kalimatu haq yuradu bihi al-batil. Mana kata-kata yang benar, yang betul, tapi dikehendaki adalah untuk kebatilan, untuk perkara-perkara lain, untuk menipu, untuk berbohong kepada orang lain. Kata kami ini adalah dostur kami, perlembagaan kami adalah Al-Quran, tapi mereka yang cipta sendiri. Walaupun mengambil daripada Al-Quran, tapi mereka yang cipta sendiri. Dengan itu, di sini bagi saya lah, Al-Quran tidak bisa dijadikan perlembagaan. Kerana perlembagaan adalah cipta tangan manusia. Di mana-mana negara pun, dan Saudi tidak ada perlembagaan. Tak ada perlembagaan. Di Iran ada perlembagaan, di Maghribi ada perlembagaan. Semua negara, tak kira sampai Taliban nanti, sedikit lagi mungkin juga akan menggerangkan, menggubalkan perlembagaan. Tapi kita belum tahulah. Mungkin dia akan memerintah macam Inggris, macam Saudi Arabia, tidak ada perlembagaan. Yakni Dastur ghair maktub, iaitu perlembagaan tidak tertulis. Boleh jadi. Jadi itu jelas ya. Itu yang pertama. Jadi perlembagaan, kalau maksud perlembagaan yang kita guna pada hari ini di Malaysia, di Indonesia, di Saudi Arabia, di Emirat Arab Bersatu, di Maghribi, di mana lagi, Tunisia, semua negara Islam sana, adalah perlembagaan yang dicipta oleh manusia, yang digubal, boleh dipindah, boleh diubah suai bila-bila masa, nak tolak, nak campak, nak bawa, nak buat perlembagaan baru pun boleh, tidak jadi masalah. Tapi Al-Quran tidak, Al-Quran kekal sampai ke hari kiamat, tidak boleh dipindah, tidak boleh diubah, tidak boleh dirubah, kekal begitu sampai ke hari akhirat. Okey, habis itu. Dan kita pergi pula kepada Al-Quran yang mengatakan berdasar kepada surat Al-Ma'idah yang selalu kita dengar dalam ceramah, yang selalu, dan mungkin ada pernah pun waktu dulu lah, sekarang sudah tidak bercakap. Sekarang ini kalau di Malaysia sudah tidak bercakap tentang perkara ini. Sebab parti Islam PAS itu sudah berada dalam kerajaan. Tapi waktu sebelum berada di dalam kerajaan ini, dia belum berada dalam Quran, dalam kerajaan, waktu menjadi pembangkang, memang ayat ini selalu digunakan. Dalam suratul Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini ayat yang ke-44
dalam suratul Maidah. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Ya, itu ayat 44. Ayat satu lagi pula, ayat 45, suratul Maidah juga, dalam surah yang sama, disebut, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang zalim. Kenapa tadi kafir, ini zalim? Dalam surah yang sama, itu 44, ini 45. Kenapa ada dua hukum? Kan? Kena bertanya begitu. Kalau Anda bersua dengan ayat ini. Kalau ayat pertama tadi jelas bahawa menghukumkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah kafir. Dan ini syarahan, kalau Anda pernah mendengarkan, begitu banyak sekali sebelum waktu sekarang, sebelum PAS berada dalam kerajaan sekarang. Di ceramah merata-rata tempat Anda pernah dengar. Ini bukan saya cipta-cipta, tapi perkara yang berlaku pada zaman dahulu. Mereka akan menyebutkan ini. Di luar negara pun begitu juga. Di Mesir, di Tunisia, di Algeria pun ayat yang sama digunakan untuk nak menghukum musuh. Mengatakan kamu itu bukan berhukum dengan hukum Allah. Baca terus. Ayat yang sama. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dia baca ayat itu terus. Ini yang selalu kita dengar di mana-mana sajalah. Ini adalah yang menjadi masalah kepada kita. Jadi ini ayat yang pertama ini selalu ayat yang kedua yang وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ faulaika humuz zalimun tu jarang baca. Sebab zalim ini kan dengan kafir kan bagi bahasa, bagi maksud orang kampung, kafirun orang kafir, az-zalimun orang zalim itu beza. Tapi dalam surah yang sama, suratul Maidah pun yang ayat itu 44, ini 45. Ada satu lagi ayat yang ketiga dalam surah Maidah juga. Tapi ayat yang ke-47 yang berbunyi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Fasikun saja. Tak berhukum dengan ayat Tuhan, fasik saja. Macam orang fasik, kebanyakan orang Islam fasik. Jadi, macam mana? Hukumnya ringan sekali. Tadi, ayat pertama tadi kafir. Ayat kedua jadi zalim, dah ringan. Tapi ini fasik, ringan lagi. Macam mana ni? Ini, tapi ayat ni tidak popular. Lebih tidak popular daripada ayat kedua, ayat 45. Juga lebih tidak popular. Ayat yang ketiga, yang ke-47 ini paling tidak popular, tidak digunakan. Sebab ayat yang pertama tadi, ayat ke-44 tadi yang dibaca. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat ini yang dibaca, ditekan, dihurai berjam-jam nak mengatakan bahawasa kerajaan semua orang Islam, kerajaan orang Islam yang berada di dunia sekarang ini merupakan kerajaan kafir, jahiliah, syirik kerana tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan dustur Al-Quran. Kalau di Malaysia dengan Lord Reid, dengan perlembagaan Lord Reid. Jadi gitu. Yang jadinya. Apakah betul pandangan begitu? Saya sudah cakap kan tak betul dengan sebab ayat dalam Al-Quran. Kalau anda belajar Al-Quran, kalau pergi baca, anda saja tak belajar ulum Al-Quran, anda akan jadi masalah dalam memahami ayat Quran. Sebab ayat Quran bukan boleh anda baca sendiri gitu, nak faham tak boleh. Pasti tahu ulum Al-Quran.
Sebab itu anda baca Quran, kalau baca terjemahan saja baca gitu, walaupun baca faham bahasa Arab pun anda tidak akan faham kalau tidak tahu tentang ulum Al-Quran dan ulum-ulum, dan bukan ilmu-ilmu Al-Quran saja tapi ilmu-ilmu Islam yang lain juga pasti tahu untuk faham Al-Quran. Kecuali kita berpandu kepada pandangan ulama. Di sini kita perlu kepada ulama yang kita tidak faham tentang ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Quran, tak faham tentang ilmu-ilmu Islam yang lain, kita tak faham, tak reti sangat, kita kena berpandu dengan ulama. Dengan itu saya berpandu dengan ulama. Sebab saya sendiri, walaupun saya belajar agama sejak daripada kecil sampai ke luar negeri, sampai ke pengajar agama, tapi saya sentiasa juga berpandu kepada ulama, berpegang kepada ulama. Jadi kita kena rujuk. Jadi tiga ayat ini kalau kita pergi kepada ulama, kan, Ibn Jarir At-Tabari mengatakan tiga ayat ini ayat umum, ayat umum, bukan ayat boleh ke, itu dah ayat umum, bukan itu tak, itu bukanlah maksud begitu, ayat umum. Dan ada satu tafsir yang paling saya setujui ataupun paling baguslah bagi saya, kalau kita bacakan bagaimana, kenapa ayat yang pertama tadi 44 tadi menyebut bahawa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka adalah orang kafir, dan ada macam-macam tafsiran. Kalau kita baca tafsir, macam-macam tafsiran. Ada yang kata begitu, ada yang kata gini. Tetapi ayat ini sebenarnya kalau kita rujuk kepada Al-Quran sendiri, mana adalah dia bercakap tentang orang Yahudi dan orang Nasrani. Ayat pertama iaitu menghukumkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang kafir, merujuk kepada orang Yahudi. Dan ayat kedua begitu juga, yang mengatakan bahawa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang zalim, itu adalah dalam merujuk kepada orang Yahudi juga. Ini sababun nuzul. Tapi ayat yang ketiga, yang 47 itu, iaitu siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang fasik. Itu ditujukan kepada, ini dalam Al-Quran sebut, dituju kepada orang Nasrani, orang Kristian. Jadi semua ayat ini adalah untuk orang Yahudi dan orang Kristian, bukan orang Islam. Tetapi ulama berkata ayat ini juga boleh dihukum, boleh diguna untuk kita juga, untuk sebagai panduan. Tapi kita nak faham, kita nak faham bahawa kalaulah ayat apa saja Al-Quran, kalau kita tafsir, kalau kita mengguna kaedah-kaedah tertentu untuk faham dia, ataupun ayat itu ayat umum, ataupun ayat itu ayat mutasyabihah, semua ini kalau kita faham mengikut kaedah ini, maka kita boleh berbeza pandangan. Kita boleh berpendapat, tak boleh jadi mu'tamad, tak boleh jadi bersifat putus. Kalau anda nak kata, kalau anda dapati bahawa ulama lain menganggapkan katanya begini, oh itu pandangan dia, kalau anda setuju dengan dia, boleh. Dan kalau ada ulama lain pula menghuraikan kerana ayat ini umum, kerana ayat ini mutasyabihah, kerana ayat ini ada maksud berbagai-bagai, boleh terima pandangan itu, tidak jadi masalah. Dan saya sendiri setuju dengan Ibn Jarir Tabari mengatakan ayat ini umum, sebab ada 3 pengertian. Hukum, tak hukum dengan hukum Tuhan jadi kafir, tak berhukum dengan hukum Tuhan jadi zalim, tak berhukum dengan hukum Tuhan jadi fasik. Jadi ada 3 hukum dalam satu perkara, dalam satu perbuatan saja. Ada 3 hukum, banyak hukum. Ini ayat umum, ataupun ayat ini ada pelbagai maksud. Jadi tidak muktamad, boleh berbeza di sini. Dengan itu
pandangan yang saya terima adalah ulama yang mengatakan bahawa ayat ini adalah sebenarnya, kalau anda faham yang saya hurai tentang kufur, tentang orang menjadi kafir itu, mana kufur al-amali wa kufur al-i'tiqadi yang saya telah hurai dalam bahagian yang lalu. Dua yang mungkin hari-hari Senin saya sudah hurai tentang perkara itu. Anda masih ingat tak bahawa perkataan kufur itu bukan semuanya berarti keluar daripada agama, tapi bermaksud juga orang zalim, orang fasik, orang yang buat jahat, orang yang engkar nikmat, itu juga dipanggil kafir. Tapi kafir ini adalah orang berdosa, bukan keluar daripada agama. Kalau yang keluar daripada agama itu adalah kufur al-i'tiqadi, iaitu kafir pegangan, kafir i'tiqad. Itu keluar daripada agama. Dalam ayat di sini, kufur di sini adalah kata ulama, kalau maksud kafir di sini, maksud fasik di sini adalah sama sebenarnya. Sama. Kafir, zalim, fasik adalah sama. Tiga-tiga ni maksudnya kafir juga. Tapi kafir yang pertama itu kafir besar. Kafir besar. Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu kafir yang besar sikit. Itu terserahlah kepada ulama nak tafsirkan keluar agama atau keluar agama. Tapi maksud di sini kafir di sini artinya perbuatan engkar. Tapi mungkin dia, kita boleh huraikan, dia kafir dengan ayat Tuhan, dengan akhirnya tidak melaksanakan hukum Allah, tapi tidak menafikan hukum itu. Seperti orang tidak sembahyang. Orang tidak sembahyang, orang tidak puasa, dia tidak mengatakan puasa itu adalah bukan ada dalam Islam. Sembahyang itu bukan wajib. Kalau dia tidak menganggap begitu, dia kafir, tak keluar daripada agama. Itu maksud saya. Yang zalim pula, yang kafir, kufur, mana yang mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan mereka itu adalah merupakan orang zalim juga. Zalim, ini lebih ringan daripada pertama lagi, iaitu zalim, jahat, tapi tidak keluar daripada agama. Tidak keluar daripada agama sama sekali, karena zalim saja. Dan sudah saya huraikan pada hari Senin lalu, orang sesiapa saja mendedah aib orang lain, mana tak boleh dedah aib orang lain, kecuali orang yang dizalimi. Yang dizalimi. Ini zalim di sini. Zalim di sini. Artinya ini orang yang melakukan kezaliman terhadap orang lain. Tak kiralah dalam bentuk apa pun, dia tidak keluar daripada agama, masih jadi orang Islam, seperti dengan semua orang Islam, tetapi dia zalim. Dia zalim. Dia tidak keluar agama. Satu lagi pula, yang ayat yang terakhir sekali adalah fasik. Begitu juga, dia tidak berhukum dengan agama Allah, tapi kedudukan perbuatan tidak berhukum dengan agama Allah itu juga bukan perbuatan yang besar. Hanya boleh dihukum orang itu sebagai fasik saja. Seperti ramai orang yang menjadi fasik. Jadi ini kita boleh faham begitu dengan tafsiran-tafsiran ulama. Ada yang ulama yang menafsirkan begitu. Ini saya sudah baca lama dah. Tapi ini terserah kepada anda lah. Mau ikut pandangan mana, sebab ini adalah tafsiran, bukan mu'tamad. Tapi saya percaya begitu. Semua ini adalah termasuk amalan tidak berhukum dengan hukum Tuhan, ini adalah kafir. Yang pertama tinggi sekali tinggi, iaitu kafir. Yang kedua zalim. Yang ketiga fasik. Jadi itu kita boleh faham, dan kita tidak boleh menganggap sebagai nak menghukumkan orang dengan sewenang-wenangnya, seperti mana dilakukan oleh ramai orang
khususnya mereka yang berada dalam pergerakan dan parti Islam, sentiasa mengeluarkan hukum-hukum, menghukumkan orang lain dengan hukuman yang begitu keras dan tegas. Tapi itu adalah motif politik mereka. Itu adalah merupakan mereka ada matlamat politik. Sebenarnya bukanlah mereka pun faham mengikut apa yang itu dalam Al-Quran. Tidak, itu adalah matlamat politik mereka. Sebenarnya kalau mereka baca Al-Quran sendiri, mereka akan faham sebenarnya Tuhan tidak menghukum begitu di dalam Al-Quran. Dan kita boleh tabayun, boleh mencari kebenaran, boleh mencari kenyataan di dalam Al-Quran ini dengan membaca tafsir, pelbagai tafsir, dan Anda akan terbuka. Jangan baca terjemah saja atau jangan dengar orang-orang tertentu membuat satu pandangan saja di dalam ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang umum begini, kerana boleh menyebabkan keliru dan menyebabkan kita salah faham terhadap orang lain. Okey? Semoga sedikit sebanyak dengan penjelasan, dengan pencerahan ini, Anda boleh memahami bahawa Dustur Al-Quran ataupun perlembagaan Al-Quran itu sekiranya bermaksud kita berpandu kepada Al-Quran adalah bagus. Tapi kalau kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai perlembagaan seperti dengan perlembagaan yang ada sekarang, tidak boleh, sebab perlembagaan ini dicipta di global dan boleh dipindah, boleh diubah. Al-Quran tidak ada boleh diubah. Hukum Al-Quran pula tidak semestinya hukum itu sahaja kepada hukum Al-Quran sahaja, tetapi hukum manusia pun boleh kita lakukan, boleh kita laksanakan juga. Sebab hukum Al-Quran, ayat-ayat yang ada hukum, berapa tahu tak? Pergi baca tafsir. Pergi baca buku ulum Al-Quran, buku tafsir, akan dapat bahasa ulama berkata dalam ayat yang Al-Quran yang banyak ini, yang 6,000 ayat ini, hanya ada yang menjadi hukum di dalam Al-Quran hanya 500 ayat sahaja, bersama dengan yang berulang-ulang. Ada yang kata 400 lebih, ada yang kata 300 lebih. Tapi Suyuti fi ulum Al-Quran sebut ada 150 sahaja yang menjadi hukum. Yang selainnya bukan hukum, tapi merupakan panduan, merupakan hidayah, merupakan nilai qiyam agama di dalam itu. Sebab itu Al-Quran bukan kitab hukum, bukan kitab undang-undang, bukan kitab perubatan, bukan kitab sains apapun. Walaupun di dalam itu ada undang-undang, ada perubatan, ada sains, tapi ia tetap seperti kata dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, iaitu menjadi hidayah. Itu zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak syak lagi, ia adalah menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah Al-Quran adalah kitab yang memberi penunjuk, memberi hidayah kepada manusia. Bukan kitab undang-undang, bukan kitab sains, bukan kitab apapun. Walaupun di dalam tu ada semua itu. Okey? Malam ini cukup setakat ini saja, dan kita berjumpa lagi pada hari Isnin. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.